hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan bermula buat misal, yakni buat contoh oleh Syekh Ibn Athaillah rahimahullah akannya, yakni akan orang yang berjalan daripada kaum kepada kaum. Buat misal dengan takluk, buat misal dengan himar pengisar, yakni keldai pengisar tepung atau pengisar gandum. Sebab apa dia buat misal, buat contoh, perumpamaan begitu. Jadi bermula mubtada ialah, itu khabar dia, ialah hendak mubalaghah dan melampau-lampau. Itu tafsirnya mubalaghah tu, hendak mubalaghah dan melampau-lampau, yakni melebih-lebihkan pada mengkejikan akan kelakuan orang-orang yang beramal atas memandang akan segala aghyar. Itu ya. Itu yang dia buat misal. Syekh Ibn Athaillah dia buat misal dengan himar itu. Apa dah katanya kan? La tarhal min kaunin ila kaunin kan, yasiru, bagi min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari raha yasiru. Itu dibuat fatakuna kahimari raha, maka jadilah engkau itu seperti seekor keldai kan, pengisar gandum. Jadi dia buat seperti tu orang panggil buat misal dengan himar. Buat misal, buat contoh bagi orang yang berjalan daripada kaum kepada kaum. Dia buat contoh seperti himar, binatang keldai mengisar gandum, berjalan. Tempat yang dia mula berjalan itu kemudian dia patah balik kepada tempat yang dia mula berjalan tadi. Jadi dia buat misal itu, dia panggil misal pada pihak apa? Hendak mubalaghah, melampau-lampau pada mengkejikan akan kelakuan orang-orang yang beramal tadi atas memandang akan segala aghyar, segala yang lain daripada Allah. Jadi dia beramal, dia pandang kepada syurga. Jadi syurga itu aghyar. Dia pandang kepada nikmat-nikmat di dalam syurga, itu aghyar. Dia memandang kepada malaikat, anak bidadari dan sebagainya, itu semuanya aghyar. Jadi orang yang macam tu, dia kata kalau buat amal ibadat seperti itu, maka seperti itulah keadaan dia. Baik, maka kita baca lagi. Dan talattuf, tu talattuf artinya, tengok dia terjemah, yang ni lemah lembut pada menyeru dan mengajak. Jadi menyeru oleh Syekh Ibn Athaillah dan mengajak oleh Syekh Ibn Athaillah akan mereka itu orang-orang yang beramal itu, mengajak, menyeru kepada elok beradab di hadapan Tuhan yang Al-Wahidil Qahhar, Tuhan yang Esa lagi Maha Gagah Perkasa. Supaya tahaqquk, supaya kejam oleh mereka itu orang-orang yang beramal tadi, kejam akan makna
bagi firman Allah Ta'ala, wa anna ila rabbikal muntaha, artinya dan bahawa kepada Tuhan engkau sahajalah kembali sekalian makhluknya. Allah Allah, mana kata gitu. Jadi kebiasaannya, ini baru kita nak terang balik. Kebiasaannya apabila dibuat misal, dibuat contoh dengan himar, itu isyarat kepada apa? Bodoh. Biasanya orang Arab ni, kalau dia marah dekat seorang tu, dia kata anta himar, engkau ni keldai. Keldai ni makna isyarat kepada bodoh. Bodoh. Dan juga bekas dekat bodoh, dia wudu. Kan, tengok suara dia pun wudu. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna ankaral aswat la sawtul hamir. Kan, sesungguhnya suara yang paling wudu sekali, iaitulah suara keldai. Tengok, biasa dengar tak keldai bunyi lagu mana? Biasa dengar tak? Dia suara dia dipanggil suara mengirik. Apa nak tahu? Dia tak macam kan kuda suara okey. Dia mengirik. Suara wudu. Baik. Gitu juga. Kan dalam Quran pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamakan orang yang bodoh ini seperti himar membawa kitab-kitab yang besar. Kamathalil himari yahmilu asfara, dalam surah Al-Munafiqun, surah Jumaat. Surah Jumaat kan? Itu seperti mana binatang himar, kamathalil himari yahmilu, yang membawa ia asfara. Asfar tu maksudnya kitab-kitab yang besar. Dia bawa di atas belakangnya kitab besar-besar, tapi dia duk bodoh situ, dia tak reti baca kitab. Dia tu perumpamaan. Bawa kitab, tapi dia tak tahu apa yang ada, isi kandungan yang ada dalam kitab itu. Tak reti. Di situ. Itu biasanya bodoh tasbih dengan himar tu pada pihak bodoh. Orang panggil kurang akal lah, kurang bijak, kurang cerdik panggil. Begitu juga kita tengok kan, bila kita mengaji dalam kitab-kitab ilmu nahu, tentu guru disebut laulal hasbu wat taqdir la fahimal hamirun nahwa. Kalau tidak ada hazaf dan takdir dalam kitab ni, tentu binatang keldai itu pun faham ilmu nahu. Abang kata apa? Kalau dalam kitab ni tak ada ibarat begitu begini, takdir begitu begini, orang bodoh berhenti. Tapi kitab ni ada hazaf, ada takdir, maka orang bodoh tak boleh baca. Dia kena orang ngaji, orang kerti baca kitab, baru dia tahu. Sebab dia ada hazaf dia ada takdir dia ada orang panggil ataf dia sana sini, sambung cerita dia tak mana. Kalau tak ngaji tak boleh. Anak abang itu, anak abang bukan macam dengan seorang abang kita. Seorang abang tak ada pakai nahu saraf kan. Kita ni kena ada kaedah dia, uslub dia. Abang itu. Ini bodoh, tak cerdik. Baik. Jadi itu sebab tu dia kata mubalaghah, pada melampau mengkejikan. Sebab benda tu keji. Benda tu keji. Jadi kata Syekh Zarruq radhiyallahu anhu dalam kitab Syarah Hikam dia, pasal apa dia umpamakan
orang yang berjalan daripada kaun kepada kaun, dengan mana orang yang berbuat amal ibadat dia memandang kepada segala aghyar. Orang ini diumpamakan seperti himar, binatang kaldai tadi ni. Dia kata kerana ada 3 wajah, 3 bentuk. Ada 3 wajah, ada 3 bentuk. Kita tulis yang pertama mana? Iaitu yang kata dia ni diumpamakan seperti himar, iaitu mana? Iaitu dia buat kerja, dalam milik orang lain. Buat kerja dalam milik orang lain. Kan? Dia buat kerja dalam milik orang lain. Ke mana kata milik orang lain? Cuba kita fikir. Macam yang kita buat bendang. Orang tanya, buat tak bendang? Buat. Bendang tu hak siapa? Tanah siapa? Tanah orang. Loh, hang kira ke mana orang tu? Ambil upah ke? Pajak ke? Sewa ke? Dah saja aku buat orang. Jadi gina. Jadi gina. Lainlah cerita kalau kita buat bendang hak orang, kita sewa. Atau kita pajak. Tak apa juga, boleh juga ke kita. Ni tak. Kita buat bendang orang, sewa pun tak, pajak pun tak, kira bercara pun tak. Pergi buat ni. Lepas tu nanti bila boleh hasil, tuan tu kata, ni ambil apa, pandai-pandai apa. Tanah aku, bukan sewa kat aku pun, bukan pajak kat aku pun. Kita boleh apa? Boleh penat lah. Macam tu. Macam tu perumpamaan. Jadi Syekh Zarruq dia kata begitu, bahawa engkau itu buat dalam milik orang lain. Jadi bila kita buat kerja dalam milik orang lain, penat. Mana buat kerja, Tuhan suruh kita buat kerja lagu lain, kita pergi buat ke orang lain. Jadi penat. Tuhan suruh kita ini berjalan kepada dia, berangkat kepada dia, berpindah kepada dia. Tiba-tiba kita pindah ke lain. Boleh apa? Boleh penat lah. Itu satu. Yang kedua, kata Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, kan, yang kata orang ni bodoh, yang kata macam himar ni, pada pihak apa? Yang ni pada pihak yang dapat dekat dia itu penat semata-mata. Yalah, jalan daripada situ pusing balik, patah mai ke situ balik. Pusing jalan, patah balik, pusing jalan, patah mai situ balik. Tak ke mana, boleh penat saja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia itu dia tawahum, dia waham. Bila kata dia beramal ni, dia waham, kata dia tawahum, kata aku pasti bila aku buat amal nak maqam. Dia waham, dia kata aku akan dapat maqam. Belum tentu. Benar waham ni, benar waham kan? Belum tentu dapat maqam. Jadi macam yang kita sebut tadi lah, ada pun kalau kita cari Allah, ni pasti yakin dah akan dapat Allah. Kalau kita cari yang lain pada Allah, itu duduk dalam waham. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Dah gitu. Jadi orang yang cerdik, dia cari hak benar yang yakin pasti dapat. Bukan dia nak cari hak benar yang belum tentu dapat, tak dapat. Ini kata Syekh Zarruq, 3 wajah, 3 bentuk. Sebab dia ditashbihkan orang yang mengerjakan amal ibadat. Amal ibadat ni kerana nampak ataupun memandang kepada aghyar.
benda-benda yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini ditashbihkan, diumpamakan atau dibuat misal contoh seperti mana himar, pengisar gandum. Macam itulah. Ini yang disebut bermula buat misal oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala akannya, yakni akan orang yang berjalan daripada kaum kepada kaum. Dibuat misal dengan himar pengisar. Itu dipanggil nak melampau-lampau pada mengkejikan, bukan memuji, mengkeji, mencelakan akan kelakuan orang tu. Hampa ni apa buat gitu? Jadi orang keji kan? Apa buat macam tu? Cuba buat ikhlas kerana Allah. Ni dia buat kerana lain ni. Jangan kita tolong kawan tu nak apa? Dia kata aku tolong dia sebab aku nak harta dia, dia kaya. Orang celah tak? Apa ni, apa buat kerja aku tu tolong? Cuba ni ikhlas kerana Allah. Ni tolong kerana nak kekayaan dia, nak harta dia. Orang keji tak? Keji? Macam tu umpama dia. Tolong kerana nampak lain. Tolong tu kerana ada udang di sebalik mi. Bahasa kita lah. Ada udang. Ada udang lah. Ada udang di sebalik mi. Ada kerana lain ni. Baik. Cuba betulkan balik niat kita. Tolong kerana Allah. Tak mengharapkan apa-apa balasan, ganjaran apa-apa pun. Itu baru jadi. Baik, habis selesai. Jadi tengok balik sambungannya. Dia kata maka jadi kesudahan perjalanan mereka itu. Mereka itu mana? Kalau kita kembali balik, maka jadi kesudahan perjalanan mereka itu. Mereka mana? Mereka orang yang beramal tadi ni. Bila ada talattuf, itu kembali kepada yang kedua. Kan disebut sana kan. Yang pertamanya nak mubalaghah, melampau pada mengkeji, dan yang kedua dia buat misal begitu kerana ada talattuf. Maknanya lemah lembut pada menyeru dan mengajak akan mereka itu orang-orang yang beramal kepada elok beradab di hadapan Tuhan. Jadi bila mereka elok dah adab di hadapan Allah, maka jadi kesudahan. Dia taprek di situ. Maka tu panggil taprek. Tercabang daripada kata bila mereka ni dah elok beradab di hadapan Tuhan yang al-wahidil qahhar, kan, maka jadi kesudahan perjalanan mereka itu orang yang beramal tadi hanyalah kepadanya Ta'ala jua. Itu yang kata wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhan engkau itu sahajalah kembali segala makhluknya. Ke situ. Jadi perjalanannya itu hanya kepada Allah. Ini yang namanya ar-rihlah ilallah ni. Berjalan kepada Allah, berpindah kepada Allah, ataupun berangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Kan? Baik. Jadi nak dikatakan berjalan kepada Allah Ta'ala ni, dia kena ada asas dia, basic dia 3 perkara. Kalau ada 3 perkara ni pada seorang itu, maka orang itu namanya orang yang berjalan kepada Allah. Apa dia 3 perkara ni? Tulis. Seperti mana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Zarruq Al-Fasi radhiyallahu anhu. Dia kata apa?
Dia kata ar-rihlah ila Allah Ta'ala bitarkil khalaiq jumlatan wa marji'u dhalika li salathin. Dia kata kembali ataupun berjalan kepada Allah Ta'ala itu, iaitu dengan meninggalkan makhluk secara keseluruhan. Maka marji' asas lah, asas. Nak tinggal, nak kembali, nak berangkat, berpindah kepada Allah Ta'ala ini, dia kata ada 3. Tengok pastikan. Kalau ada 3 ni pada diri kita, maka kita itu namanya ar-rahil ilallah ataupun al-murtahil ilallah, orang yang berjalan, berangkat, berpindah kepada Allah. Ini beza tu nah. Ar-rahil tu sifat, ar-rahil tu orang. Nanti kena faham bahasa. Saya lagi apa beza pula ar-rahil, ar-rahil. Ar-rahil mana orang yang berjalan. Ar-rahilu. Ar-rahil sifat berjalan tu. Tu. Ataupun juga dalam bahasa Arab dia panggil al-murtahil, orang yang berjalan. Baik. Jadi nak dikatakan orang itu berjalan kepada Allah, dia kena rujuk 3 ni. Pertama kita tulis yang pertamanya, iaitu tiada kasih dan cinta di dunia dan di akhirat ini selain daripada Allah. Itu saja. Dia hanya kasih kepada Allah saja. Dunia pun dia tak kasih, akhirat pun tak. Kalau dia kasih kepada dunia, itu kaum, akhirat pun masih kaum. Adapun Allah bukan kaum. Itu baru nama berjalan kepada Allah, bahawa dia tidak kasih dan tidak cinta di dunia dan di akhirat melainkan Allah saja. Allah ya. Dia tidak tuntut daripada kedua-duanya, melainkan yang dia tuntut Allah. Di dunia pun dia menuntut Allah, di akhirat pun dia hanya menuntut mencari Allah. Itu satu. Yang kedua, dia kata apa? Pandangan matanya tidak memandang kepada makhluk. Apa maksud? Yakni pandangan matanya tidak memandang kepada apa yang ada di tangan makhluk ataupun dimiliki makhluk. Yakni, kita tafsir sekali lagi, yakni segala apa-apa hajatnya, maka dia tidak minta kepada makhluk, hanya dia minta kepada Allah ya. Sama ada hajat dia tu kecil atau besar, qallan atau jallan, kata ulama, sikit atau banyak. Hajat dia tu kecil ke besar ke, dia tak minta kepada makhluk. Hajatnya sikit ke banyak ke, dia tak minta kepada makhluk. Dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita nak kenal seorang itu berjalan kepada Allah, berpindah kepada Allah, iaitu dia atau ia mendirikan segala yang diperintah oleh Allah, yakni menunaikan segala yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah, tidak kerana menuntut satu-satu tujuan dan tidak kerana mencapai satu-satu tujuan.
Mana contohnya seperti dia semayang tu diperintah oleh Allah, tapi dia semayang tu bukan kerana nak menuntut bayaran, balasan, pahala. Begitu juga dia semayang tadi bukan kerana nak tercapai cita-cita dia, tujuan dia. Habis itu dia semayang semata-mata menjunjung perintah Allah, kerana Allah. Itu ya. Jadi bila ada 3 alamat yang disebutkan oleh Syekh Zarruq Al-Fasi ini kan, maka itu alamat tanda seorang itu dinamakan Ar-Rahil ilallah, orang yang berjalan dan berpindah, berangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita cek, tengok diri kita masing-masing. Tak sadar cek orang kan, cek diri kita. Cek diri kita ni, tengok ada 3 perkara ini yang disebutkan oleh Syekh Zarruq Al-Fasi Al-Maghribi radhiyallahu anhu ini dalam kitab Syarah Hikam dia disebut. Baik. Lepas itu tengok lagi. Jadi maka jadi kesudahan perjalanan mereka itu hanyalah kepadanya Ta'ala jua, yang ini tidak kepada yang lainnya. Dan berhenti hati mereka itu hanyalah atasnya Ta'ala, bukan atas yang lain. Tu hati mereka situ. Dan adalah segala amalan mereka itu pada ketika itu hanyalah menyempurnakan akan muqtada ubudiyah, ini akan tuntutan sifat kehambaan. Jadi dia buat amal ni bukan kerana nak dapat balasan apa-apa, mengharap apa-apa ganjaran balasan. Dan mereka beramal juga pada ketika ini bukan kerana mengharap tercapainya apa-apa tujuan. Disebut sebagai dalam kitab dipanggil apa? La li talabi iwadin wala li naili gharadin. Bukan kerana menuntut bayaran balasan dan bukan kerana tercapainya tujuan. Dia aku beramal begini, aku nak tujuan ni. Tak. Mereka tak niat yang tu. Hanya mereka beramal itu ialah kerana muqtada ubudiyah. Muqtada itu makna tuntutan sifat kehambaan. Jadi kami buat amal ini kerana kami ini hamba, engkau itu Tuan, engkau tu wahai Allah Tuan kami ini hamba engkau. Jadi kami buat ni kerana nak menunaikan sifat kehambaan kami terhadap engkau saja. Itu kan. Dan menunaikan akan hak atau atau pada kata mensempurnakan dia kan, dan menunaikan akan segala hak rububiyah semata-mata kan. Patut dia urai sekali lagi apa maksud mensempurnakan akan muqtada ubudiyah dan menunaikan akan segala hak rububiyah semata-mata itu. Artinya daripada ketiadaan berpaling kepada diri mereka itu atas apa sahaja kelakuan ada ia kelakuan. Itu sedikit pun tak terbalik kepada habuan nafsu. Mudah cakap gitu kan. Tak ada habuan nafsu tu, tak ada. Sebab bila nak balasan tu habuan nafsu. Nak ganjaran itu habuan nafsu. Nak tercapai apa-apa tujuan itu bahagian nafsu. Sebab tu dalam kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir, Syekh Ibn Atha'illah meriwayatkan perkataan Imam Abu Hasan Syadzili. Apa dia kata? Jangan adalah cita-cita engkau pada doa itu tercapai apa yang kau pinta, tapi hendaklah cita-cita engkau pada doa itu ialah menjunjung perintah Allah.
Tengok, kita berdoa, kita berdoa kepada Allah, apa hasrat kita? Hasrat kita supaya Allah telah tunai apa yang kita minta, tak itu. Tapi Imam Buatan Syazili kata tak, jangan jadikan cita-cita engkau dalam doa itu dapat apa yang kau minta, tapi jadikanlah cita engkau dalam doa itu menunaikan perintah Allah. Mana Tuhan sebut, ud'uni, berdoalah oleh kamu akan daku. Tuhan perintah suruh kita berdoa. Jadi kita ingat, aku berdoa ni kerana junjung perintah Tuhan, bukan aku berdoa kerana aku nak apa yang aku minta bagi Tuhan bagi kat aku. Tak, bukan gitu. Jadi kalau kita berdoa pada Tuhan supaya Tuhan bagi apa yang kita minta, itu bahagian nafsu. Faham tak? Itu ada bahagian diri dia bagi. Ada bahagian diri yang tengok tu. Tiada berpaling kepada diri mereka itu. Tidak. Kalau berpaling kepada diri, itu mana ada habuan nafsu. Faham tak? Habis itu mereka beramal. Apa tujuan mereka? Muqtada ubudiyah, semata-mata menunaikan tuntutan sifat kehambaan dia. Sifat kehambaan. Baik, maka ini ialah mana mensempurnakan muqtada ubudiyah tu. Boleh situ juga kita kembali kepada ketiadaan berpaling kepada diri pun tak apa. Itu juga satu makna juga, ataupun lapan berbeza. Maka ini ialah mentahqiqkan, memantapkan, mengejamkan ikhlas. Itu kata ikhlas kerana Allah betul ni. Ikhlas yang keluar, ikhlas itu keluar daripada musyahadah, pandang mata hati. Musyahadah itu mana pandang mata hati akan tauhid yang khas. Kita dah urai dah kan tauhid khas tu. Sebab apa? Tauhid khas itulah mata hati kita syuhud memandang kepada af'al, asma, sifat, zat. Dia nampak semua yang berlaku adalah terbit daripada perbuatan Allah. Jadi kita yang boleh gerak tangan, boleh buat amal ibadat ni bukan kita. Semuanya dengan izin Allah, kehendaki Allah. Baik kita ke buat tak? Lepas tu bila kata kita tak buat kerja pada hakikatnya, boleh tak kita minta upah? Ada adab begitu. Macam yang kita pergi dekat seorang, hey, mai upah aku 500. Kawan tu kata, upah apa? Buat kerja apa? Ada adab kita minta upah, tapi kita tak buat kerja. Kita minta gaji, kita tak buat kerja. Ada adab tak? Tak ada adab. Macam tu lah hakikat. Hakikatnya yang menggerakkan tangan kita kan? Tak. Allah yang menggerakkan. Mana hakikatnya kita tak ada apa. Patut ke? Ya Allah, aku dah semayang dah, mai pahala kat aku, syurga kat aku. Patut ke adab gitu? Tak patut. Ni orang sufi sampai tahu tu. Nak cerita orang arifin ni. Orang awam tak apalah, orang awam kan. Ni kira orang adab tinggi dengan Tuhan. Mereka tak nampak diri mereka. Mereka nampak semuanya dari Allah. La tataharrak zarratun hai min zarratil mawjudat illa Allah, ay illa biiznillah wa iradatihi. Tidak bergerak satu zarrah pun, yakni daripada segala zarrah-zarrah yang ada di atas muka bumi ini, melainkan dengan izin Allah, yakni dengan kehendaki Allah. Kalau Tuhan tak kehendaki, tak boleh. Kita boleh langkah mai mengaji, mai semayang jemaah, tu kehendaki Tuhan. Kalau Tuhan tak kehendaki, tak boleh. Kehendaki Allah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kita kena fahami di sini. Maka dia pun berdoa,
Itu bagi ikhlas tadi ni terbit. Yang keluar ia mana yang terbit? Ia ikhlas tadi daripada musyahadah akan tauhid yang khas. Tauhid 4 adalah tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat, yang nanti kita akan pelajari dalam kitab Durrun Nafis. Sebelum ni pun dah belajar dah kan, sikit-sikit kita lain lagi tu. Ini pengajian khususnya Durrun Nafis lah, bicarakan mengenai bab tauhid. Amal makrifat, itu ringkasan daripada Durrun Nafis. Durrun Nafis kan baik. Hak kita tulis tu Al-Fathul Mubin fi bayani tauhidil arifin, itu ringkasan lagi daripada amal makrifat. Itu ringkasan juga kan. Kemudian katanya ja'alanallahu min ahlihi, ja'alanallah, mudah-mudahan menjadi akan kita oleh Allah, min ahlihi, daripada ahlinya. Minnya tu rojak ke mana? Rojak kepada tauhid khas. Tu rojak pada tauhid khas. Ja'alanallahu min ahlihi, ay min ahli tauhidil khas. Maksudnya kita mudah-mudahan menjadi akan kita oleh Allah Ta'ala daripada ahlinya, ahli tauhid khas. Itu doa muallif pengarang kitab ni, minta ya Allah. Jadi jumlah itu dipanggil jumlah doaiyah, tapi maknanya insya, maknanya mengadakan doa dengan maknanya gini, Allahumma ja'alna min ahli tauhidil khas. Dengan makna ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan ahli tauhid khas, tauhid khusus. Bimannihi, dengan kurniaannya, wa fadlihi, limpah kurnianya. Dengan kurnianya dan limpah kurnianya, itu maknalah. Dengan anugerahnya dan limpah kurnianya. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas setiap suatu amat kuasa. Amin ya rabbal alamin. Itu doa muallif lah, dengan mana ya Allah, jadikanlah kami ini daripada kalangan ahli tauhid khas. Sesungguhnya dengan kurniaan Engkau dan dengan limpah kurniaan Engkau, sesungguhnya Engkau itu amat kuasa di atas setiap perkara. Itu salahnya berdoa gitu. Jadi kalau ada doanya beginilah, Allahumma ja'alna min ahli tauhidil khas bimannika wa fadlika innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kaedah ubah kalimah. Kita jadikan dia insyaiyah. Ini orang panggil jumlah khabariyah. Ja'alana Allah ni orang panggil jumlah khabariyah. Kemudian kita jadikan dia insyaiyah, kita jadikan dia doa kena kali lah. Allahumma ja'alna Allah wa ja'alana Allah, dengan mana Allahumma ja'alna min ahlihi bimannihi, kita sebut bimannika wa fadlika innahu, mana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kaedah. Kita nak jadikan jumlah khabariyah lafzan, jadikan insyaiyah maknan. Itu kaedah dia. Baik. Tengok sikit lagi kata muallif ni. Dan katanya, namanya tu dia merujuk kepada Syekh Ibnu Atha. Syekh Ibnu Atha. Dan katanya, kata Syekh Ibnu
dalam matan hikam dia lah. Kita baca lepas lah tu matan yang penuhnya. Dia nak urai matan-matan tu, matan hak penuhnya tu tengok di muka surat 3 lah. Muka surat 3. Baik, dia kata apa? Walakin irhal minal akwani ilal mukawwini wa anna ila rabbikal muntaha. An-Najm ayat 42 kan? Artinya, dan tetapi engkau berjalan dan berpindah daripada segala kaum kepada mukawwin. Itu yang dituntut, itu yang disuruh. Berjalanlah engkau, berpindahlah engkau daripada segala kaum, berpindah kepada mukawwin. Apa makna mukawwin? Yakni, itu dia nak tafsir kalimah Arab. Mukawwin tu kalimah Arab kan, Melayu kita panggil yakni yang mengadakan dia kan segala kaum. Jadi berpindahlah kepada yang mengadakan segala kaum. Siapa dia? Allah. Inilah terbit kataan ar-rihlah ila Allah, ataupun asalnya ar-rihlah ila al-mukawwin. Jadi mukawwin tu siapa? Allah. Maka jadi ar-rihlah ila Allah. Berjalan kepada Allah. Lagu mana cara kita nak berjalan kepada Allah? Sebab Allah Ta'ala itu bukan bertempat, tak bertempat di mana-mana tempat, tak berpihak di mana-mana pihak. Baik nak berjalan tuju lagu mana, moga tak ada tempat. Maka kita kena faham, berjalan di sini bukan berjalan kaki, bukan berjalan kaki, jalan perjalanan hati, roh, sir kita. Itu yang dia tafsir dengan sekira-kira. Itu panggil taswir. Taswir bagi kata berpindah tu, berjalan tu dengan sekira-kira. Ini bagi taswir. Kalau Arabnya kini, hay wadzalika, berjalan dan berpindah, ditaswirkan dia dengan sekira-kira. Itulah orang ngaji cara takdir dia. Bermula demikian itu berpindah, berjalan daripada kaun kepada mukawwin tu dengan sekira-kira, yakni dirupakan, ditaswirkan, digambarkan dengan sekira-kira. Engkau angkatkan himmahmu kepadanya, kepada Allah, kepada mukawwin tu. Angkatkan himmahmu kepada Allah, dan engkau jadikan segala himmahmu itu berhenti atasnya, atas Allah. Itu mana berjalan tadi. Jangan nak kepada dunia dan juga jangan nak kepada akhirat. Kerana dunia akhirat tu nama kaun. Faham tak? Allah bukan kaun. Dia mukawwinul akwan. Dia pencipta segala kaun. Jadi lagu mana yang kata engkau angkatkan himmahmu tu? Tulis. Yang kita suruh tulis lah. Ya, payah kan? Kalau Arabnya nak tulis ai bi Allah, ai bi an la turidu siwahu. Tulis Arab dulu, sekali kita terjemah. Ai bi an la turidu siwahu wala ta'rifu fid dunya wal akhirah illa iyyahu, fala tatlub illa huwa
wala tatlub illa minhu. Dan kedap dia kena cepat tulis cepat tulis. Sebab tu kita pesan dah, kena siap kertas kosong, tulis contiang tu lagi balik tulis lagi. Baik, kita terulang sekali dengan terjemah. Jadi cara kita nak mengangkatkan himmah kita kepada Allah, iaitu aibian la turidu siwahu, yakni dengan bahawa tiada engkau kehendaki akan yang lainnya. Tabi'an la turidu siwahu, dengan bahawa tiada engkau kehendaki akan yang lainnya lain pada Allah. Aku tak nak hak lain, aku nak Allah ya. Itu baru nama angkat himmah kan. Lepas tu sambung, wala ta'rifu fid dunya wal akhirati illa iyyahu, dan engkau tidak mengenali di dunia dan di akhirat ini melainkan yang engkau kenal Dia saja, yakni Allah saja. Bila mana engkau tak kenal hal lain pada Allah, hanya kenal Allah, baik nak apa? Aku nak hak aku kenal lah. Aku tak kenal, aku tak mau. Itu dia ni mana aku tak kenal, dia ni aku tak mau, aku tak mau. Kita nak mana? Nak hak kenal. Budak-budak pun macam tu juga. Cuba tengok budak-budak kan, kita letak depan dia 2, 3, 4 orang, dia nak pergi hak mana? Dia pergi hak dia kenal. Hak dia tak kenal, dia tak mau. Sila-sila tak kenal tu ambil dia teriak atas tangga. Pasal apa dia teriak? Aku tak kenal, cuba bagi kat yang kenal. Sengat mah. Tak gitu. Macam tu. Kucing pun sama juga. Cuba tengok kucing. Kucing tu kalau celak-celak mata dia tengok dia kenal kita, dia tak lari, dia jinak. Tapi kalau kucing tu dia tak kenal kita, dia tengok kita pergi, dia lari. Macam itulah di dunia dan akhirat ni. Kata aku tak kenal yang lain dah, yang aku kenal Allah ya. Itu mana himmah tu, kenal Allah saja. Wala ta'rifu fid dunya wal akhirah illa iyyah, engkau tidak mengenali di dunia dan di akhirat melainkan yang engkau kenal Ia saja, yakni Allah saja. Lepas sambung lagi, fala tatlub illa huwa, maka jangan engkau cari atau tuntut melainkan Dia saja. Tuntut Allah ya. Wala tatlub illa minhu, dan jangan engkau tuntut atau cari melainkan daripadanya, yakni daripada Allah saja. Itu maksud angkatkan himmahmu kepadanya, dan engkau jadikan segala himmahmu itu berhenti atasnya, yakni atas Allah. Lepas tu baru kita sambung balik, dan jangan engkau kehendak lain daripadanya, dan tiada yang engkau kenal dalam 2 negeri itu, negeri dunia dan akhirat, melainkan akan Dia, yakni akan Allah. Kerana tiada di dalam 2 negeri itu, dunia dan akhirat ini, lain daripadanya, lain pada Allah, pada awal dan pada akhir. Tengok, sebelum ada dunia, Tuhan kita ada dah. Gitu. Bila binasa dunia ni, Tuhan kita tetap ada. Kaedah ni. Sebab tu sebut huwal awwalu wal akhiru. Dia yang awal, Dia yang akhir. Nah, dia sebut seperti firman-Nya yang maha tinggi, dan bahwasanya kepada Tuhanmu jua kesudahan. Ayat tadilah, wa anna ila rabbikal muntaha. Padahalnya Tuhanmu tu awal, Dia yang awal kerana Ia jua yang awal, dan yang akhir kerana kepadanya, pada Tuhan engkau itu tempat kembali. Semua kita nak pulang ke Dia belakang. Mudah-mudahan kepulangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pulang penuh dengan kemuliaan,
Seperti mana Allah Ta'ala firman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, Tuhan panggil, pulanglah, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Ila rabbiki, ada tak Tuhan kata, irji'i ila jannati, irji'i ila huri, irji'i ila malikaiku, kembalilah kepada syurgaku, kepada bidadariku, kepada nikmat-nikmatku. Tak, Tuhan kata irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Maka ditafsir oleh ulama, irji'i ay ruju'al karamah, pulanglah olehmu kepada Tuhanmu, yang ini akan sebagai pulang yang penuh dengan kemuliaan, disambut dengan sambut yang penuh kemuliaan. Itu kita nak jangan kita lah duduk dalam kampung umur 7 tahun 10 tahun, tiba-tiba kita keluar kampung pergi merantau di luar negara 20 tahun 30 tahun. Lepas tu kita habaq ke orang kampung, "Oi, aku nak balik ni." Orang kampung buat dek. Mana kepulangan kita tak disambut. Allah tak mau lagu tu. Kita nak kepulangan kita disambut dengan penuh kemuliaan, keramaian, kebesaran, kan? Itu. Nak macam tu. Itu dunia tak apalah, akhirat kita nak yang tu, kepulangan kita bertemu dengan pencipta kita, disambut dengan penuh kemuliaan. Itu nak tu. Itu panggil kepulangan dengan penerimaan, diterima kepulangan kita. Kita takut kita pulang orang tak terima. Aku tak mau terima balik pi, aku tak terima. Tak mau lagu tu. Tak mau lagu tu. Allahu akbar. Kalau gitu katanya, maka jadikan olehmu akan hamba bagi Allah. Kalau kita nak lagu ni, jadikan diri kita hamba Tuhan, bukan hamba bagi akhwan, bukan hamba bagi makhluk, bukan hamba bagi syurga, bukan hamba bagi neraka, bukan hamba bagi bidadari dan sebagainya. Jadilah hamba Allah, dan sempurnakan olehmu akan segala janjinya. Janji Allah, apa yang kita janji, sempurnakan. Jangan engkau kerjakan bagi sesuatu gharad, tujuan yang kembali ia gharad kepadamu. Mana jangan kita buat beramal tadi ni kerana ada tujuan, dan mana tujuan tu balik kepada kita. Siapa kita sebut tadi, kita beramal nak pahala, kita dapat pahala. Jangan. Jadi jangan di sini larang, di sisi orang arif lah. Bukan syarak larang, syarak tak larang, tapi di sisi orang arif dia menganggap itu salah adab. Maknanya buat ini kerana tu. Tahap kita budak-budak tak apa, macam yang dulu lah. Mak pak kita suruh buat kerja, buat kerja, mak pak kata boleh mak bagi upah 5 kupang. Jadi kita buat kerja tolong mak pak, kita harap upah 5 kupang. Tu zaman kita budak-budak. Tapi bila kita dah besar, dewasa, kita dah cerdik, kita pandai, takkan mak suruh buat kerja bagi upah mak, kita tak minta dah kan. Kami tak nak dah mak bagi, kami tak mau nak khidmat kat mak ya, nak khidmat dekat pak ya, pak bagi upah pun tak mau dah. Itu sebab kita dah besar dah, kita dah cerdik dah, kita dah bijak. Dulu zaman budak-budak semua, jangan zaman kita sendiri dulu, mak suruh cabut semai, cabut rumput, buat bendam, cabut kita, upah satu ikat tu 3 kupang. Pulun buat, boleh 10 ikat, boleh RM3. RM3 beli apa? Kereta mainan. Itu lah.
Di zaman dulu bila dah besar dah cerdik dah, mak bagi upah 100 pun tak mau mak. Tolong mak nak khidmatkan mak. 100 pun tak mau. Tu sebab kita dah cerdik. Ni pun begitu. Orang arifin ni orang azkiya, orang-orang yang cerdik, pintar. Maka mereka tak mau. Mereka buat tu menjunjung perintah saja. Muqtada ubudiyah, menunaikan hak rububiyah, ya. Seperti kita sebut tadi ni. Habis itu. Kemudian katanya ada pun berjalan daripada suatu keadaan kepada suatu keadaan itu 3 perkara. Situ dululah. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu farduhu ilaina 'inda hajatina ilayhi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allah la ilaha